Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Kota Sas, Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu. Saya bersyukur dapat sekali lagi menyampaikan syarahan di Masjid Imam Syafi'i ini. Kali terakhir menyampaikan syarahan di sini kira-kira 986 hari yang lalu, iaitu hari Selasa 17 Disember tahun 2019. Maknanya sudah 2 tahun 8 bulan 12 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingatlah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita cerita tentang taufik dan hidayah. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk bersempena meraihkan kedatangan hari kemerdekaan. Maka kita bawakan satu topik moga-moga bermanfaat, iaitu merdeka dunia, merdeka di akhirat. Hadirin hadirat sekalian, dari sudut duniawi, ya, negara kita sudah pun merdeka. Kita adalah antara 195 independent sovereign states in the world, including de facto independent Taiwan. Daripada 195 buah negara berdaulat itu, pecahannya ada 54 negara duduk di Afrika, ada 48 negara duduk di Asia, 44 buah di Eropah, 33 di Amerika Latin dan juga di Caribbean, ada 14 negara di Oceania, dan ada 2 negara di Northern America, Utara Amerika. Daripada 195 buah negara, 193 negara are member states of the United Nations. Hanya 2 saja negara yang tidak menjadi anggota PBB yang menjadi observer states, iaitu Palestin dan juga Vatican. Vatican itu kalau bahasa diplomatiknya the Holy See. Selain daripada itu, semuanya adalah negara-negara anggota PBB. Dan kita adalah sebahagian daripada 195 negara yang merdeka itu. Bukan senang dapat merdeka. Banyak sekarang ni negara-negara yang cuba untuk nak keluar daripada negara asal. Tak ramai yang berjaya. Yang terbaru Selatan Sudan. Mereka merdeka dari Sudan tahun 2011. Beberapa tahun lepas Scotland cemas nak merdeka. Dia dah minta nak bercerai daripada UK dan Utara Ireland ni dah lama sangat lah. Tapi tak dapat lagi. Dan dari segi ukuran duniawi juga, kita jauh lebih maju daripada negara-negara merdeka yang kemerdekaannya hampir sebaya dengan kita. Kita merdeka tahun 57, ada negara merdeka dengan kita tak jauh, tahun 56, ada merdeka tahun 57, ada merdeka tahun 58. Tapi kalau banding dengan semua negara ini, percayalah jauh lebih lawa negara kita lagi. Contohnya tahun 1956 ada 3 buah negara yang merdeka, terus tahun je dari kita. Pertama Sudan, merdeka 1 Januari tahun 56.
Tuan-tuan bandingkanlah Sudan dengan Malaysia, bukan merendahkan negara orang, tidak. Tunisia merdeka 20 Mac tahun 56. Morocco merdeka 7 April tahun 56. Dan ada negara merdeka sama tahun dengan kita. Siapa? Ghana. Ghana merdeka 6 Mac tahun 1957. Bandingkanlah Ghana dengan negara kita. Ada negara yang muda sikit saja, merdeka tahun 58. Tapi ada di antara mereka ini yang kita tak kenal dan tak tahu pun peta negara di dekat mana. Antaranya ada sebuah negara, dia merdeka 30 Ogos tahun 58. Nama negara tu Togo. Mana duduk Togo? Lama mikir baru dapat jawapan. Tu pun kita tak pasti ya ke tidak. 2 Oktober tahun 58, sebuah lagi negara merdeka namanya Guinea. Guinea bukannya Queenie, Queenie lain. Guinea. Orang tak tahu pun di mana. 14 Oktober 58, Madagaskar. Mana duduk Madagaskar? Kita tak tahu. November 58, 25 hari bulan, Mali. Mali pun kita tak tahu mana duduk. 4 Disember tahun 58, Ivory Coast. 11 Disember tahun 58, Burkina Faso. Dan senarai ini panjanglah. Artinya dari sudut pertimbangan duniawi, kita merdeka dan jauh lebih baik daripada beberapa negara yang lain. Tetapi bagaimanakah pula pada malam ini kita nak melihat, merdekakah kita di akhirat nanti? Kerana merdeka yang hakiki adalah merdeka yang mana kita ni diselamatkan daripada masuk neraka Allah. Itu kemerdekaan hakiki. Tidak guna segala kejayaan dan kehebatan kalau akhirnya pada penghujungnya, pada gilirannya, kita semua dihumban dan dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itu doa yang sangat terkenal yang Nabi kata para sahabat tak pernah tinggalkan adalah salah satu daripada ayat yang direkodkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini begitu popular sekali, terutama di kalangan orang Melayu. Kalau dengar Tok Imam baca Rabbana, senyum semua orang. Makna doa nak habis, kata mereka. Oh lega, boleh kenduri lah kita. Imam baca bukan main mengilai-ngilai panjangnya bila nak habis. Bila imam sebut Rabbana atina, terus tegak balik. Kenduri lah kita lepas ni. Ni doa orang Melayu memang suka. Rabbana ini, wahai Tuhan, berikanlah aku segala kebaikan di dunia, berikanlah aku segala kebaikan di akhirat, tapi di penghujungnya waqina azabannar, jauhkan aku daripada azab neraka. Our Lord, grant us good in this world and good in the hereafter, and save us from the chastisements of the fire. Di hujung itulah merdeka yang paling hakiki sekali. Dan inilah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hingga kan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'ain Nabi Allahumma rabbana atina, sampai habis. Doa yang paling kerap Nabi baca, kata Anas, adalah Rabbana atina. Ini hadis Bukhari Muslim. Imam Muslim ada tambah dalam riwayatnya, wa kana Anas idza arada an yad'a bi da'watin da'a biha, fa idza arada an yad'a bi du'ain da'a biha fihi. Kata para ulama, kata Imam Muslim dalam riwayatnya, Anas bin Malik kalau dia berdoa, walaupun doa masnan, doa pendek, doa makan contohnya, dia tak akan lupa untuk menyambung dengan Rabbana atina. Dia tak akan tinggalkan. Itu perangai Anas bin Malik. Contoh kita kan selalu baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita alhamdulillah rabbil alamin, makan selalu. Tak, kalau Anas lepas baca wa qina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu juga kalau dia nak tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amutu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun dia berdoa bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau dia doa nak lepas daripada makan atau lepas pada minum, misalnya alhamdulillahillazi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'al milhan ujajan bi dzunubina, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia mesti tutup dengan Rabbana.
hatta nak masuk tandas Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Anas. Kalau kita nak kaji kepada ayat atau doa ini dari segi kejayaan duniawi dalam konteks negara, alhamdulillah kita banyak mencipta kejayaan. Bahkan kita sendiri secara personally, kita banyak kejayaan duniawi kita dah pun capai. Kita duduk di Kuantan ini tuan-tuan lah, khususnya duduk di Kuantan ni satu kejayaan. Duduk di Kuantan, duduk pula kawasan Kota SARS yang semakin pesat membangun, banyak kemudahan-kemudahan yang bakal siap, yang akan memudahkan kehidupan orang sini. Tak perlu ke bandar lagi dah untuk buat urusan. Ada rumah yang bagus, ada keluarga yang baik, ada kerjaya yang bagus. Bagi orang kerja SUK pula, start bulan 4 tahun depan tak payah dah ke bandar, kerjanya di sini saja. Banyaklah kejayaan demi kejayaan. Kita ada pendidikan yang baik. Dan orang Kota SARS lagi 20 bulan dapat masjid baru pula lagi. Tak tahulah bila jadi Masjid Imam Syafi'i ni jadi kapal ke apa lepas bila ni. Besar betul masjid tu, tak ada orang sini gaya esok. Agak je lah, lawa betul tuan-tuan, macam hotel. Masjid baru tu esok, baru surat minggu lepas, tengok tapak dia. Lawa sangat, lawa sangat. 20 bulan lagi siap. Jadi ni semua kejayaan demi kejayaan. Esok siap kereta api dan bagai-bagai lagi. Sama juga dalam konteks negara. Negara kita banyak kejayaan. Sama ada tuan-tuan suka kejayaan ataupun tidak, kejayaan tetap ada. Contohnya inflasi kita kekal rendah dan disebut sebagai paling rendah di Asia Tenggara dan mungkin juga di seluruh dunia. Ini kerana berdasarkan laporan inflasi negara kita kekal pada 2.8%. Berbanding dengan negara-negara jiran, contohnya Thailand, inflasinya 7.7%, Singapura 5.6%, Indonesia 44%, United Kingdom 9.1%, sama dengan Amerika 9.1%, dan negara-negara Kesatuan Eropah 8.6%. Tapi kita pada 2.8%. Apa sebab? Kerana kita telah membelanja lebih daripada 77 bilion untuk subsidi saja. Tanpa subsidi ini, inflasi negara mungkin meningkat antara 8 hingga 11%. Dan ini adalah kejayaan, sama ada kita suka ataupun tidak. Itu juga laporan daripada MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, melaporkan bahawa negara kita mencatatkan sebanyak 42.8 bilion pelaburan. Iaitu pelaburan yang tertinggi lah dalam tempoh setakat ini, termasuk yang terbaru Samsung dan bagai-bagai. Begitu juga dari segi politik, reformasi di parlimen misalnya banyak telah dilakukan. Rang undang-undang perlembagaan berkaitan larangan wakil rakyat bertukar parti telah pun digubal. Begitu juga pelaksanaan undi 18. Banyaklah, artinya kejayaan ada, tetapi duniawi. Merdeka ukhrawi itu payah. Apa sebab? Kerana kemerdekaan ukhrawi ini diukur bermula dengan kemerdekaan di alam barzakh. Kalau kita ketika kematian kita tidak mencatatkan kejayaan, maka perjalanan yang seterusnya menuju ke alam akhirat itu lebih susah lagi. Sebab itulah sangat penting pada malam ini kita mengambil kesedaran keadaan kita ketika meninggal dunia nanti memiliki nilai tersendiri. Bukan mati saja-saja, semuanya ada alamat. Ini kerana balasan baik ataupun buruk yang kita terima bergantung kepada keadaan kita ketika meninggal dunia. Sebab itu ada satu hadis, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Nabi menyebut innamal a'malu bil khawatimu. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada pengakhiran dia. Jadi bagaimana finishing kita, itulah ukurannya. Sebab itulah orang-orang saleh dulu, mereka begitu risau bagaimana finishing mereka nanti, bagaimana kematian mereka nanti. Adakah sebelum mereka mati mereka dapat melakukan ibadah ataupun tidak? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malu." Allah kalau hendakkan kebaikan bagi seorang hamba-Nya, Allah akan beri manfaat kepada hamba itu. Sahabat bertanya, "Kaifa yasta'milu?"
Bagaimana orang tu diberi manfaat ya Rasulullah? Nabi jawab mudah, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Orang itu Allah akan beri dia mudah beribadah sebelum dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Cuba kita pandang orang keliling kita yang dah kembali ke rahmatullah. Mereka mungkin masa muda, sebelum pencen nakal, perangai macam-macam, hoha-hoha. Tapi tiba-tiba berlaku turning point, dia berubah jadi orang baik, suka ilmu, suka pada agama, berkawan dengan orang baik-baik. Kemudian dia meninggal dunia. Ini dia punya ending cantik. Tapi sebaliknya ada orang, asalnya dia molek sangatlah, bertudungnya, tutup auratnya, tiba-tiba sihat. Yalah, dia tutup aurat tu masa dia sakit ni, contoh saja, contoh. Masa dia sakit tu dia tutup pakai tudung. Lepas tu bila dia sihat, buka pula lagi tudung. Kelebuk-kelebak mati. Artinya finishing dia itu finishing tak comel.